초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulakan dengan pengenalan. Apa itu yang dimaksudkan dengan rasuah? Rasuah merupakan suatu perbuatan sama ada memberi atau menerima suapan yang berbentuk wang tunai atau barangan berharga sebagai upah bagi melakukan satu perbuatan yang berkaitan dengan bidang tugas seseorang itu. Suapan rasuah bukan sahaja berbentuk wang tunai, ia juga boleh terjadi dalam bentuk hadiah, bonus, perkhidmatan, jawatan, undi, upah dan sebagainya. Seterusnya, jenis-jenis kesalahan rasuah mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Berdasarkan ASPRM 2009 Akta 694, terdapat 4 kesalahan rasuah yang utama, iaitu: pertama, meminta atau menerima rasuah, Seksyen 16 dan 17A Akta SPRM 2009. Kedua, memberi suapan, Seksyen 17B Akta SPRM 2009. Ketiga, mengemukakan tuntutan palsu, Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Keempat, salah guna kuasa, Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Terusnya ialah black economy. Jadi apa itu black economy? Black economy ataupun ekonomi gelap merupakan satu aktiviti yang berasal daripada sumber yang menyalahi undang-undang sebuah negara. Secara asasnya, black economy beroperasi dengan memperdagangkan barang-barang selundup lari dari cukai dan kawalan harga pihak kerajaan. Antara contoh kegiatan aktiviti black economy ialah perjudian, pelacuran, perdagangan manusia, menjual CD cetak rompak, dadah dan sebagainya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya gejala rasuah. Faktor pertama adalah kelemahan peribadi seseorang individu. Kelemahan peribadi ini mungkin disebabkan oleh kurangnya didikan agama dan moral seseorang. Sikap ingin hidup mewah dan tamak menyebabkan golongan yang mengambil rasuah ini sanggup mengetepikan ajaran agama mereka. Mereka hanya memikirkan kesenangan sementara tanpa sedar balasan dan hukuman yang bakal diterima kelak. Selain itu, kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi juga merupakan faktor utama berlakunya rasuah. Kepimpinan yang tidak cekap dan lemah menyebabkan kurang penyeliaan dan pemantauan ke atas golongan pekerja. Hal ini akan mendorong rasuah berlangsung secara berleluasa dalam sesebuah organisasi. Oleh itu, golongan pekerja merupakan golongan yang mudah terjebak dalam gejala rasuah. Faktor-faktor lain adalah seperti modernisasi, di mana pembangunan sosioekonomi yang tidak seimbang dengan pembangunan kerana akan memudahkan terjadinya rasuah. Ini dapat dilihat seperti penerimaan dan pemberian tender-tender bagi projek kerajaan untuk tujuan pembangunan di mana mereka akan berusaha untuk memenangi hati pegawai pengurusan ataupun pembuat keputusan lantas mengambil jalan mudah dengan melakukan rasuah. Antara sebab terakhir yang dapat dinyatakan adalah mungkin terjadi daripada sosial budaya kita sendiri. Malaysia mengamalkan tradisi pemberian hadiah dalam bentuk wang dan benda sempena menyambut hari-hari kebesaran, hari perayaan, majlis hari jadi, hari perkahwinan dan sebagainya. Hari yang baik ini memberi kesempatan kepada perasuah dan penerima melakukan rasuah sama ada diminta, disogok atau diumpan tanpa disedari. Kesan rasuah kepada negara. Rasuah melumpuhkan fungsi organisasi sesebuah negara kerana impak dari aktiviti penyalahgunaan kuasa dan rasuah yang berleluasa dalam kerajaan dan institusi awam akan meruntuhkan struktur perkhidmatan awam yang sepatutnya menolong dan membantu semua golongan rakyat. Ia juga menggugat kestabilan dalam demokrasi dengan membebankan rakyat dengan hasil cukai yang tidak digunakan secara efisien dan sumber hasil negara tidak dibahagikan secara adil kepada rakyat. Pembangunan juga tidak seimbang dan saksama. Contohnya, bagi peringkat nasional,
Sektor perdagangan dan perindustrian yang dimonopoli oleh sesetengah golongan mengurangkan persaingan sihat dan menyebabkan harga barang meningkat. Terdapat juga peniaga yang terpaksa meningkatkan harga jualan kerana membayar sejumlah wang kepada pihak berkuasa untuk beroperasi tanpa mengikut peraturan yang ditetapkan, dan akhirnya pihak pembeli terpaksa membayar sejumlah wang untuk barangan yang tidak mencapai kualiti yang terbaik. Bahkan, ekonomi negara juga merosot. Bekas Presiden Transparency International Malaysia menyatakan, berdasarkan data dari Bank Negara, Malaysia kehilangan lebih RM60 bilion dari KDNK pada tahun 2018 akibat dari rasuah, dan Malaysia juga mengalami kerugian sebanyak 4% dari KDNK setahun pada tahun 2013. Nilai RM1 bilion boleh digunakan untuk membina 800 buah hospital dengan kapasiti 100 buah katil pesakit dan 40 buah sekolah. Jika negara-negara membangun dapat mengawal jenayah rasuah dan undang-undang ketat diguna pakai untuk menghukum perasuah dan penerima rasuah, Bank Negara menganggapkan KDNK sesebuah negara dapat meningkat sehingga 4 kali ganda bagi tempoh masa yang panjang. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat pelbagai usaha yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi masalah rasuah di negara kita. Langkah utama untuk membendung gejala rasuah di Malaysia adalah melalui peranan pihak kerajaan. Hal ini kerana pihak kerajaan melalui agensi SPRM perlulah mengambil tindakan yang lebih agresif tanpa mengira pangkat dan kedudukan seseorang itu dalam melaksanakan tugas mereka. Tindakan yang agresif ini perlu diteruskan dan bukan setakat hangat-hangat teh ayam kerana ianya akan memberikan kesan yang buruk terhadap negara kita. Oleh itu, siasatan terhadap golongan pekerja tanpa mengira kedudukan atau pangkat oleh SPRM amatlah digalakkan bagi membendung masalah ini dari terus menular. Selain itu, pihak kerajaan haruslah memperkuatkuasakan undang-undang serta hukuman yang sedia ada agar golongan ini diberikan pengajaran yang secukupnya. Sebagai contoh, mengenakan denda 10 kali ganda daripada jumlah wang yang diterima dan memberikan hukuman penjara selama 10 tahun. Pelaksanaan undang-undang ini akan memberikan kesedaran secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat tentang bahayanya amalan rasuah ini. Sudah terang lagi bersuluh, peranan masyarakat tidak ketinggalan dalam membantu kerajaan membendung gejala rasuah. Guru bertanggungjawab mengajar murid tentang keburukan rasuah, manakala ibu bapa berperanan mendidik anak-anak sejak kecil untuk menghindari rasuah. Sebagai contoh, ibu bapa menunjukkan teladan yang baik dan memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak sejak kecil lagi. Dengan ini, sikap benci akan rasuah dipupuk dalam diri mereka dan dapat menghindari mereka daripada perbuatan yang negatif. Di samping itu, usaha dapat dicapai menerusi satu iklan yang efektif di mana media massa memainkan peranan yang amat penting bagi memastikan masyarakat memperoleh maklumat secara menyeluruh. Jadi, kempen yang berkesan dan mudah memberikan satu wahana yang baik dalam peperangan memerangi amalan rasuah di negara kita ini. Sekian daripada saya. Secara kesimpulannya, tidak dapat dinafikan lagi bahawa perbuatan rasuah dan black economy adalah satu perbuatan yang ternyata salah dan batil. Jika dilihat dari sudut maknanya sendiri, sudah cukup untuk menggambarkan ia sebagai satu perbuatan jenayah dan dilarang dari sisi agama maupun undang-undang. Pelbagai sudut pendapat dapat dilihat dan diambil kira dalam memahami apa yang dimaksudkan dengan jenayah rasuah dan black economy. Tidak cukup dengan itu, ciri-ciri perbuatan tersebut juga diperbahaskan dengan panjang lebar oleh ramai cendekiawan. Hal ini bagi memberikan penjelasan yang dapat difahami dengan tepat oleh masyarakat agar mereka tidak keliru dengan setiap perbuatan yang dilakukan dalam urusan seharian mereka. Melalui perbincangan yang telah dilakukan juga, kita ketahui bahawa perbuatan jenayah ini berpunca daripada pelbagai faktor yang meliputi aspek individu,
keluarga, peranan yang dimainkan masyarakat, kelemahan para pemimpin dan ketidakkeberkesanan undang-undang yang digunakan pakai. Faktor-faktor ini malah telah dikenal pasti berdasarkan beberapa kajian yang telah dijalankan oleh ramai pengkaji sebelum ini. Selain itu, beberapa pandangan daripada pihak yang melakukan tinjauan terhadap isu jenayah rasuah dan bidang ekonomi juga turut diambil kira. Maka dengan itu, pihak bertanggungjawab yang diberi kuasa untuk menangani masalah ini perlu mengambil berat dan sentiasa memikirkan inisiatif baru bagi menangani masalah ini dan membendung semaksimal mungkin masalah yang berlaku.